Hari ni kita akan tengok the last definition of redox. Okay, so yang kita dah tengok oksigen, hidrogen, elektron. Okay, so yang ini kita nak tengok in term of oxidation number. Okay, change in oxidation number. Okay, so nama pun oxidation number. Okay, nama pun oxidation number. So bermaksud bila berlakunya oxidation, maksudnya dia akan oxidation number akan increase. Okay, increase. Dan apabila berlakunya reduction, oxidation number tu akan decrease. Okay, so oxidation number ni sebenarnya dia tak susah pun kalau awak dengar betul-betul sebab pengiraan dia adalah pengiraan yang simple. Okay, macam persamaan serentak tu. Okay, alright. Okay, so okay, first thing first, calculating the oxidation number. Okay, kalau baca macam ni memang susah untuk awak faham. Okay, so tak payahlah ni. Okay, terus je. Nanti kita tengok je macam mana kita nak kira oxidation number ni. Okay. Alright, nampak tak screen teacher? Jelas teacher. Alright, very good. Okay, so sebenarnya untuk oxidation number dia ada beberapa rules. Okay, dia ada beberapa rules. Rules tu adalah peraturan yang mana awak kena faham. Okay, dan awak kena ingat. Okay, yang pertama sekali, dengar betul-betul. Okay, sekiranya dia adalah atom. Okay, apa maksud atom? Maksudnya apa? Kalau dia atom bermaksud dia apa? Tak ada charge teacher. Dia tak ada charge. Very good. Okay, bila dia tak ada charge, okay, sekiranya dia atom, okay, oxidation number dia akan jadi 0. Okay, so kalau atom, oxidation number 0. Macam charge, 0, tak ada. So, oxidation number pun 0. Okay, itu syarat yang pertama yang awak kena tahu. Okay, ini baru syarat tau. Kejap lagi teacher akan ajar macam mana nak kira. Okay, yang kedua, okay, oxidation number of monoatomic ion. Okay, monoatomic ion. Apa maksud monoatomic ion? Maksudnya macam ion-ion yang ada satu je atom kat sini. Magnesium, Mg. Okay, Na+, Cl, and nitrogen. Okay, dia equals to each charge. Bermaksud sekiranya kalau dia punya oxidation, kalau dia punya charge 2 positif, oxidation number dia akan jadi positif 2. Kalau Na positif, so oxidation number dia adalah positif 1. Dia sama dengan charge sebenarnya. Okay, so macam mana pula kalau yang bukan monoatomic charge? Macam contoh yang bukan monoatomic charge macam ni. OH minus. Dia bukan monoatomic. Kenapa? Sebab dalam hydroxide ada apa? Ada oksigen, ada hidrogen. So dia bukan monoatomic. Faham? Okay, sama juga macam nitrate. Okay, sama juga macam nitrate NO3 minus. This is not monoatomic. Okay, sama juga macam carbonate CO3 2 minus. Ni bukan monoatomic. So maksudnya, tak adalah maksudnya, oxidation number semua ni equals to negative 2. Wrong. Okay, so yang ini hanya valid untuk monoatomic saja. Faham? Faham. Okay, so dengar betul-betul kalau tak clear bagi tahu. Okay, yang ketiga, the oxidation number of hydrogen in a compound is always positive 1. Untuk hidrogen selalunya memang positif 1 je. Kecuali kalau is always except in a metal hydrides. Okay, salah, hydride. Tak kisahlah. Okay, metal hydrides. Okay. Maksudnya kalau dalam metal, ini metal, ini hidrogen. Itu yang kita panggil metal hydrides. Kalau dalam metal hydride, dia punya oxidation number negatif 1. Dia macam exception lah. Okay, tapi kalau dekat benda lain, oxidation number untuk hidrogen mesti positif 1.
kecuali sekiranya hidrogen itu bergabung dengan metal. Faham? Faham. Alright. Okay, itu adalah rules number 3. Okay, rules number 4. Untuk oksigen. Oksigen, memang oksigen kan oxide 2 minus. So memang dia punya oxidation number adalah negatif 2. Kecuali sekiranya dia berada dekat hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide formula dia H2O2. Kenapa? Kalau dalam hydrogen peroxide, O oksigen, oxidation number dia akan jadi negatif 1. Dan benda ni memang awak kena hafal lah sebenarnya. Okay? Faham? Faham. Faham. Seterusnya, okay, the oxidation of fluorine. Okay, fluorine kan ke grup 17. Kan grup 17 kan chloride, bromide, iodide, fluoride. Okay, so dia punya oxidation number adalah negatif 1. Okay, the oxidation number of other halogen in their compound is always negative 1. Except when they combine with more electronegative element. Contohnya oksigen atau nitrogen. Maksudnya kalau dia bercombine dengan nitrogen dengan fluorine ke oksigen dengan klorin ke, so yang itu dia takkan jadi negatif 1. Sebenarnya exception ni jarang ditanya lah. Okay, jarang sangat ditanya. Selalunya yang awak kena ingat yang macam ni. Yang biasa. Maksudnya yang kalau fluorine tu negatif 1, kalau oksigen, oxide negatif 2, itu. Okay, hydrogen positif 1, right? Okay, seterusnya, okay, the sum of oxidation number of all the elements in the formula of a compound must be 0. Okay, maksudnya kalau awak tengok dekat atas ni, okay, contohnya KMNO4, okay, dia punya hasil tambah oxidation number dia, okay, hasil tambah oxidation untuk ini, untuk ini, untuk ini mesti equals to 0. Okay, sebab apa? Sebab dia compound. Okay, compound dia tak ada charge. Okay, dia tak ada charge dekat atas. Okay, so dia mesti total dia mesti sama dengan 0. Sama juga. Okay, hasil tambah oxidation number untuk nitrogen, untuk hydrogen, untuk bromine mesti equals to 0. Faham? Faham. Right, seterusnya. Okay, sekiranya okay, the sum of oxidation number, okay, hasil tambah oxidation number, okay, untuk polyatomic ion must be equal to the charge. Contohnya kalau awak nampak ada charge dekat atas ni, macam ni kan. So hasil tambah oxidation untuk chromium dengan oxidation number untuk oksigen tu mesti equals to negatif 2. Okay, sama juga macam ni. Hasil tambah oxidation number untuk manganit dengan oksigen mesti equals to negatif 1. Okay, ini yang kita panggil polyatomic ion. Okay, dia bukan monoatomic ion. Monoatomic macam mana? Cl minus, H plus, K plus. Okay, kalau monoatomic macam tu. Kalau polyatomic maksudnya dalam satu ion tu dia ada beberapa campuran elemen. Macam ni, macam ni, macam ni. Ni ada manganis dengan oksigen. Yang ini ada kromium dengan oksigen. So dia jadi chromate. Yang ini jadi manganate. Macam tu. Okey? Faham? Faham teacher. Faham. Faham. Alright. So, calculate the oxidation number. Okay, awak jangan tengok yang bawah dulu Okay. Sekejap mengah teacher rasa teacher macam dah tua sebab bila teacher ajar awak, teacher rasa penat walaupun ajar online. Kau boleh bayang tak kalau nak berjumpa di bulan puasa macam mana? Ni whiteboard teacher. Tak apa teacher, kita exam waktu puasa teacher. Ke? Final? Final awak masa puasa ke? Ya teacher. Ya teacher. Best. Okay, bagus.
Okay. Haus teacher. Haus kau jawab exam je. Kau bukan mengajar pun. Pelik je. Alright, let's see. Macam ni tadi. Sekejap Boleh tak teacher nak copy soalan ni? Calculate the oxidation number of ni. Awak dengar betul-betul lah. Lepas ni awak kena try buat. Ish. Macam ni nak paste je. Yes. What do you want? Ha? 200 tu kakak buat satu je dulu. 200 apa? Okay. Right. Add PowerPoint. Sebenarnya teacher dah buka apa ni? Teacher dah buka untuk boleh. Canggih. Okay. Teacher dah buka key type cover. So tak ada keyboard. So susah lah ni. Okay. Jom kita start. Asal terbalik ni? Sekejap. Dia dah terbalik. Okay, calculate the oxidation number of what? Ni apa? Ini apa? Tidak nampak teacher. Manganis teacher. Tak nampak? Serius lah? Tak jelas teacher. Okey, baru nampak. So itu apa? Manganet. Ya, ini manganis namanya. Okay. So dia kata calculate the oxidation number of manganese in potassium manganate. Okay. In potassium manganate. Potassium manganate ni formula dia. Okay. So kita ingat balik rules kita. Okay. Kita ingat balik rules kita apa? So what is the total of oxidation number kat sini? 0. Yes, 0. Okay, so sekarang ni kita kena tahu oxidation number untuk K tambah dengan Mn tambah dengan ada berapa oksigen? 4. 4. 4 oksigen mesti sama dengan 0. Okay, so K. So K ni kan dia atom tau. Okay, dalam ni. So what is the oxidation number? What is the charge? 0. Oi, K. Oh. Positive 1. Positive. Yes, positive 1. Okay. So positive 1 tambah. Okay, manganis kita tak tahu. So kita tulis X. Okay, tambah. Okay, ingat balik oksigen. Kalau bukan dalam hydrogen peroxide, nilai dia adalah? Negative 2. Okay, so 4 negative 2 sama dengan 0. Okay, so selesaikan. X. Tak nak. Tadi nasi goreng pula. Okay. X 4 kali 2 negatif 8. Okay, 4 kali negatif 2. So, positif 1 tambah negatif 8. Negatif 7. Negatif 7 sama dengan 0. So, the oxidation number untuk manganis adalah? 7. Kena tulis positif. Kalau tidak, jawapan awak salah. Kalau tak ada, positif. Faham? Okay. Senang kan? Teacher. Okay. Ada soalan. Tanya cepat. Oi, tanya lah. Siapa tak faham? Teacher. Tak faham. Teacher, kenapa 0 tu jadi negatif 2, teacher? 0. Ini bukan Itu 0 O. saya. Itu O. Oksigen. Nampak ni. Ni O ni ada 4 kan? So oksigen punya oxidation number adalah negatif 2 kalau bukan dalam hydrogen peroxide. Okay. Macam ikut charge je lah. Oxide kan negatif 2. Okay, teacher. Okay. K pun sama. K pun kita ikut dia punya charge juga. Oh, kenapa tak ikut atom teacher? Kan atom kan 0 dia punya. Sebab dalam ni dia ion. Okay, dalam ni dia ion. Okay, sebab
Potasium manganit ni adalah combination antara K plus dengan MnO4 minus. So bila silang satu-satu jadilah KMnO4. So kan kalau dia monoatomic ion, dia punya oxidation number adalah mengikut dia punya Charge. charge. Faham? Oh, okey. Boleh. Okay, faham ke hidup? Kita cuba lagi. Alright, kita cuba lagi. Okay, kita copy pula soalan yang ini. Okay, copy. Okay, so kita pergi ke next one. Kita tekan ni. Control V. Canggih. Kau ada? Kau tak ada kan? Dah pandai dah teacher. Kau masuk TV pun, kau tak boleh buat canggih segini kan? Okay, sorry lah teacher main-main je. Okay, next. Buat cepat. Teacher tak nak bagi korang guna whiteboard teacher. Nanti korang kena sumpah dengan teacher sebab kau suka delete. Kau kira sendiri kat kertas. Cepat. Kira. Lepas tu nanti bagi tahu teacher jawapan. Nanti teacher nak random pick. Semua orang kena kira. Dah? Dah betul tak tidak? Tak apa, kita cuba. Okay. Awak kalau Okey, tak teacher. faham, okey tak? Awak kena bagi tahu. Sebab nanti exam awak tak boleh jawab, susah. Okay. Husna mana Husna? Husna ada tak? Teacher, Dah jawab belum? Dah kira belum? macam salah je. Saya Macam dapat salah. Berapa kau dapat? negatif 8. Okay, negatif 8. Tak apa, kita check nanti. Jangan risau. Negatif 8. Okay. Najiha? Ya, teacher. Kira dapat berapa? Masih mengira, teacher. Alah, kau kira pakai apa lambat no ni? Simple je kan? Danisha? Ya, teacher. Dah kira belum? Dah. Berapa dapat? Positif 10 je. Positif 10. 10. Okay. Tak apa, kita kumpul jawapan. Nurin Adawiyah. Ya, teacher. Berapa dapat? Negatif 6. Negatif 6. Natra? Ya, teacher. Berapa? Saya dapat positif 8. Positif 8. Ui, macam-macam jawapan awak. Menarik. Okay. Muaz Hafiz dah masuk? Muaz, kau baru masuk Tak ada. Dah lama. Okay, berapa jawapan kau? Dapat positif 6. Positif 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya jawapan. Taisa.
Ya, Berapa? positif 6. Okey, jawapan yang sama. So, kita tanda kat sini. Positif 6. 1, 2. Arisha, Ya saya. berapa dapat? Saya dapat negatif 6. Negatif 6. So, 2 orang dapat negatif 6. Sekejap Bazli. Ahmad Bazli. Ya, Berapa dapat? positif 6. Positif 6. Okey. Syafiq Haris. Syafiq Haris, kau tahun lepas memang setahun tak datang sekolah Kan? Kenapa tak dengar suara kau ni? Mic rosak. Okey, tak apa. Boleh pergi betulkan mic dulu. Okay, so kita tengok macam mana nak kira. Okay, so tengok dekat sini. Ini kita panggil sebagai apa, Irfan? Apa dia teacher? Apa kita panggil ni sebagai apa ni? Polyatomic ion. Yes, very good. Polyatomic ion. So kalau polyatomic ion, kita akan tengok sum of the oxidation number is equals to? Refer charge. Okay, refer charge negatif 2. Okay, so maksudnya kromium tambah 4 oksigen. Bukan kosong tau, oksigen. Sama dengan negatif 2. Okay, so sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari kromium. Kromium yang kita nak cari ni kita tulis X. Okay, tambah. Okay, 4 negatif 2. Sebelau lah pula. Okay, so sama dengan negatif 2. Alright, so X tambah 4 kali negatif 2 jadi berapa? X adalah 8. Negatif 8 sama dengan negatif 2. So X is equals to, okay. Positif. Kau ni kan persamaan serentak pun kau tak lepas. Positif Sekarang negatif 6. 8 bawa pergi sini. So negatif 2 tambah 8. So jadilah positif 6. Apa yang kau dapat sebenarnya? Ni sebab tak reti nak alih-alih tempat lah ni. Itulah masa dulu cikgu math saja kau main-main. Sekarang dia beri kesan tu nampak dah sekarang ni. Okay, next. Okay, kita tengok ni Okay, sekarang dia suruh cari the oxidation number untuk yang bergaris ni. Maksudnya dia nak apa? Dia nak untuk Kromium. Okay, cuba kira. Kira cepat. Awak kena kira ni. Okay, itu nak pakai apa teacher? Okay, ikut dia punya charge jugalah sebab potassium dichromate adalah between K plus dengan Cr2O7 2 minus. So the oxidation number untuk K adalah dia punya charge juga. Okay, so cuba kira. Teacher nak keluarkan soalan ni banyak dalam exam. Baik kau pandai kira. Teacher tak soal-soal lagi. Teacher yang buat soalan. Kira cepat, kira cepat.
Dah? Dah ke? Boleh kira Dah, tak? teacher. Mana Arisha? Arisha ada tak Arisha? Ada teacher. Arisha boleh kira tak? Sekejap, belum lagi. Firman berapa dapat? Positif 6 je. Okay, positif 6. Hilman Ashraf. Positif 8 je. Positif 8. Arif Fahim. Cikgu, Berapa dapat? positif 6. Positif 6. Lukman. Positif 6 je. Positif 6. Alia Batrisha Rostam. Oh, Alia Batrisha Rostam. Mana pergi Alia Batrisha Rostam ni? Ada ke tidak? Alia Batrisha binti Muhammad Rostam 1. Alia Batrisha binti Muhammad Rostam 2. Alia Batrisha binti Muhammad Rostam 3. Teng teng teng. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dia pergi tandas. Mana kau tahu? Ha? Dia ikut teacher, dia pergi tandas kot. Dia bagi tahu kau pula dia nak pergi tandas. Betul tu. Tak ada teacher, firasat. Banyaklah kau firasat, semua orang yang tak ada pergi tandas. Kan? Kalau nak pergi tandas, Husnuzon, teacher. husnuzon pun bertempat. Okay? Kalau nak pergi tandas, bagi tahu. Sebab tahu teacher akan panggil kau macam ni kan. Tak apa kita tunggu dia balik tandas. Okay, kalau betul lah firasat kau bertandas. Sambil-sambil tu message lah. Teacher panggil nama kau lah. Teacher panggil nama kau. Korang kan acik-acik bawang. Bagilah tahu. Zunur Huda. Betul ke teacher sebut nama awak? Betul? Betul. Apa? Berapa jawapan dia? Positif 6. Okay, positif 6. Dini, Nurdini. Macam sebut nama awak ni? Ilyasha. Ya, teacher. Berapa dapat? Positif 6. Positif 6. Amsyah. Muhammad Amsyah 1. Tadi dia kata dia nak pergi tandas teacher. Kau cover baik punya. Betul teacher. Dia ada message teacher. Tak, betul Dia memang betul je. Kalau ni memang betul je. Bukan firasat. Sebab dia tanya teacher rekod ke tak. Dia nak pergi tandas. Letak nak Dah pergi keluar tandas teacher. Macam lah korang ni. Pening. Okay, so tengok kejap. Okay, kalau awak dah boleh kira ni, so itu je objektif teacher dah achieve dah sebenarnya. Okay, K2 is 2 darab jadi bulat dah pula. Alamak, tak boleh padam. Macam ni.
Macam ni. Okay. 2 darab positif 1 tambah 2x. So yang kita nak cari tu kita wakilkan x. Okay. Ikutlah kau nak wakilkan apa, janji senang. Okay. Tambah 7 darab negatif 2 sama dengan 0. So selesaikanlah. Positif 2 tambah 2x tolak 14 sama dengan 0. Alright, so positif 2 tambah negatif 14 is equals to negatif 12 sama dengan 0. So 2x is equals to 12 and then x is equals to 12 bahagi 2 sama dengan positif 6. Kena tau, kena buat positif ni. Kalau tidak awak buat apa? 6 je salah. Okay, so macam mana kita nak tahu dia proses oxidation? Okay, proses oxidation di mana dia punya oxidation number tu bertambah. Okay, before and after the reaction, the oxidation number bertambah. Okay, mari kita tengok jap. Okay, right. Kalau oxidation number berkurang, okay, bermaksud proses tu adalah proses reduction. Okay, sekejap okay. So oxidation number ataupun oxidation state adalah senang cerita kita panggil dia charge je lah. Okay, charge. Okay, charge that the atom of the element would have if complete transfer of electron occur. Alright, okay, selalunya kita ikut charge je lah. Untuk certain benda je kita tak ikut charge je. Okay, macam ni kan. Carbon dioxide. Okay, so macam ni kita tahu carbon. So total samakan dengan 0. Okay, and then kita cari je lah. So carbon punya oxidation number adalah positif 4. Macam ni kan. So yang ini kita samakan dengan 0. Kenapa? Sebab dekat atas dia tak ada charge. So yang ini dapat x equal to positif 4. Okay, macam ni, NH3. So, x tambah 3 positif 2 sama dengan 0. Okay. Okay, macam ni. Sulfur. Macam ni nak cari, total mesti sama dengan 0. Macam ni nak tahu dia 0 ke tak, tengok dekat kepala dia ada charge ke tak ada. Kalau kepala dia tak ada charge, bermaksud dia total sama dengan 0. Kalau kepala dia ada charge, bermaksud dia punya hasil tambah oxidation number mesti equals to dengan charge dia. Okay. Okay, macam ni kan. Okay, macam mana kita nak determine mana adakah dia redox ke tak. Okay, so kita kena tengoklah untuk hydrogen. Adakah before and after the oxidation number dia bertambah atau berkurang. Macam ni. So kita nak tengok. Sulfur, contohlah. Okay, sebab dia oxidation number dia akan determine kalau dia punya oxidation number dia bertambah dan berkurang, ada yang bertambah dan berkurang, maksudnya ada oxidation dan reduction yang berlaku secara serentak. Okay, macam itulah dia punya konsep dia. Okay, kalau oxidation number dia before and after sama, maksudnya dia bukan redox reaction. Contohnya macam nombor 4 ni. Ni nombor 4 ni. Ki ni, K ni, K positif, I negatif. Okay, so after the reaction, dalam ni ada PB 2 plus, yang ini ada I negatif. Yang ini ada K plus, yang ini ada NO3 minus. Bermaksud before K plus, after pun K plus, before I minus, after pun I minus. Sebab tu kita kata that is not redox reaction. Okay, so tapi kalau tengok macam nombor 3, magnesium. Magnesium adalah atom. Kalau atom maksudnya oxidation number dia adalah 0. Okay, after the reaction, magnesium sulfate ni charge dia adalah Mg 2 plus. Okay, bermaksud okay, oxidation number bertambah daripada 0 pergi ke positif 2. Macam tu. Okay, copper. Copper pula. Okay, copper kat sini Cu2 plus sebab dia dalam ion. Sini 0.
So copper positif tu jadi 0. So dalam ni maksudnya ini proses oxidation, ini proses reduction. So dia adalah redox reaction. Faham? Faham, teacher. Okay. Faham, teacher. Alright. Thank you, teacher. Okay, so sekejap okay, ni kita nak cerita pasal dia punya penamaan. Why some of the name of chemical substances have Roman numerals in them whereas some do not. Okay, the Roman numerals represent the oxidation number sebenarnya. Contohnya iron, asal dia je iron macam ni? Salah. Iron ni je macam ni. Iron. Iron to sulfate. Okay. Kita ada juga iron 3 sulfate. So sebenarnya ini represent the oxidation number. Sekiranya kalau dia macam represent charge lah sebenarnya. Tapi kenapa macam ada yang tak ada? Contohnya sodium chloride. Sodium chloride. Tak ada pun sodium 1 positif, 1 bracket chloride. Kenapa? Sebab sodium, semua sodium memang positif 1. Tapi kalau iron, kenapa dia kena tulis? Sebab ada iron Fe2+, ada iron Fe3+. Okay, sama juga macam copper. Kenapa copper kena ada copper 2 sulfate? Kenapa kena ada 2 ni? Sebab sebenarnya ada juga copper 1 sulfate. Okay, dia ada beberapa oxidation number. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, okay, zinc chloride. Kenapa tak ada oxidation number? Tak ada Roman? Sebab memang zinc semuanya semuanya mesti 2. Okay, kalau dia punya oxidation nombor Roman dekat belakang, okay, bermaksud ini yang dalam kurungan ni adalah oxidation number untuk manganis. Okay, untuk manganis tu. Okay, yang ini untuk copper. Macam tu. Okay, so ni contoh-contoh lah. Okay, sodium chlorate. Okay, chlorate ni yang ni lah. Ni chlorate. Ini kita panggil chlorate. Okay, chlorate ion. Okay, nampak? Chlorate. Ni chlorate ni maksudnya apa? Maksudnya sodium chlorate 1. So, oxidation number untuk klorin kat dalam chlorate ni adalah 1. Yang ini oxidation number untuk klorin dekat dalam chlorate ni, nama chlorate sama. Tapi kenapa yang ni chlorate 1, chlorate ni? So, macam itulah konsep dia. Okay, faham tak? Faham. Alright, any question? So teacher rasa sampai situ je kelas kita. Teacher tak nak ambil lama sangat, dah sejam dah. Cuma sampai situ jugalah exam awak akan keluar. Okay? Dan juga yang YouTube pun akan keluar juga. Baca banyak sikit lah untuk bab yang chemical consumer tu. Tolong baca banyak sikit yang itu. Okay? So apa yang teacher keluarkan semuanya ada dalam nota awak. Kalau awak baca nota, PowerPoint yang teacher bagi, InsyaAllah boleh jawab. Alright? Berapa soalan, teacher? 30 soalan. 30 soalan objektif. Okay. Okay, so ada soalan lain tak? Alia Batrisha Rostam dah balik toilet ke? Dah balik toilet ke?